Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Waalaikumsalam, danchanghao, annyeonghaseyo, konnichiwa. What's up guys? Bersama saya Kai Sensei guys. Belajar akaun cara smart and easy guys. Okey guys, hari ini saya akan bincangkan modul ketiga si perakaunan tingkatan 5 iaitu perakaunan untuk kawalan dalaman guys. Okey guys, dengan subtopiknya ialah penyata penyesuaian bank guys. Bagi yang baru menonton video saya, jangan lupa like, subscribe dan share guys. Untuk mendapatkan buku teks digital dan soalan latihan boleh dapatkan di bahagian description di bawah guys. Okey guys, apa kita tunggu lagi? Vamos! Okey guys, kita teruskan dengan prinsip perakaunan tingkatan 5 modul 3 iaitu perakaunan untuk kawalan dalaman. Dan hari ini kita akan fokus kepada penyata penyesuaian bank guys. Okey. First kita tengok dia punya standard pembelajaran. Okey, pelajar boleh menerangkan tujuan kawalan tunai. Okey, kawalan tunai itu apa dia? Kawalan tunai merupakan kawalan dalaman yang berkaitan dengan pengurusan dan pengendalian wang tunai. Okey, maksudnya dia gunakan untuk pengurusan dalaman lah. Bagaimana pengurus dan nak kawal pengurusan dan pengendalian wang tunai dalam perniagaan. Okey, tujuan kawalan dalaman, apakah tujuannya? Yang pertama, mengurangkan risiko penyelewengan dan kecurian tunai. Itu tujuan kawalan yang pertama. Kedua, memastikan perniagaan mempunyai tunai yang mencukupi. Ketiga, memastikan penggunaan tunai yang optimum untuk tujuan produktif. Okey. Next. Standard pembelajaran menerangkan kaedah kawalan tunai. Okey, kawalan tunai ini ada dua kaedah yang utama iaitu pertama, penyata penyelesaian bank. Kedua, belanjawan tunai. So, kedua-dua ni pelajar perlu tahu buat macam mana nak perlu buat sediakan penyata penyelesaian bank dan belanjawan tunai. Ini yang utama. Okey, penyata penyesuaian bank. Okey, penyata penyesuaian bank kita fokus kepada penyata bank. First, pelajar kena tahu penyata bank. Apa itu penyata bank? Satu salinan rekod urus niaga yang dihantar oleh pihak bank pada setiap akhir bulan kepada pemegang akaun semasa. Okey, pemegang akaun semasa ni biasanya dibuka oleh perniagaan. Okey, dia akan sediakan buku cek sekali. Kemudian bagi anda sekarang yang ada akaun simpanan, dia panggil akaun simpanan. Okey, orang berniaga dia ada akaun semasa. Okey, tujuan pihak bank mengeluarkan penyata bank adalah untuk menunjukkan ringkasan urus niaga yang dilakukan oleh peniaga setiap bulan. So, dia hantar setiap bulan. Okey, nak tunjukkan keluar masuk duit perniagaan dalam bulan tersebut lah. Okey. Pemegang akaun semasa diberi kemudahan untuk menggunakan cek bagi urusan pembayaran supaya kawalan tunai lebih sistematik dan mengurangkan risiko kehilangan dan penyelewengan tunai. Okey, ini adalah contoh penyata bank. Ini bank buat amalat. Okey. Kat situ ada tarikh. Okey. Senarai urusan ini boleh lihat dalam buku teks. Semua bahan saya ambil dalam buku teks. Okey. Ini bentuk penyata bank. Okey, kita teruskan. Okey, standard pembelajaran menerangkan fungsi penyata bank. Apakah fungsi dia? Okey, fungsi penyata bank yang pertama, mengetahui baki akhir akaun bank. Berapa baki last akhir di akaun bank kita, akaun bank perniagaan Mengetahui jumlah yang dibayar dan diterima, menyemak dan membandingkan catatan di buku tunai dengan penyata bank. Itu adalah fungsi penyata bank. Next guys. Okey, pelajaran tujuan dia, fungsi penyata bank. Kemudian mengenal pasti butiran yang menyebabkan berlakunya perbezaan antara baki akaun bank di buku tunai dengan baki di penyata bank. Okey, kadang-kadang baki di akaun bank, okey, dalam penyata bank dengan buku tunai yang kita tulis dekat kedai ataupun dekat perniagaan, dia berbeza. Ada perbezaan. Okey, jadi kita kena pastilah. Okey, kita boleh tahu apa yang berbeza. Kena pasti ketepatan catatan di buku tunai. Di buku tunai, okey, kita tulis sendiri. Kadang boleh berlaku kesilapan. Tapi dekat bank, dia jarang silap.
Okey, tak pernah silap pun ataupun jarang silap. Okey, sebab dia rekod dia lebih teliti. Menyelaraskan baki akaun bank di buku tunai dengan baki di penyata bank. Jadi jika ia berbeza buku tunai dengan bank, akaun bank, so kita boleh selaraskan baki dia. Okey. Okey, seterusnya menerangkan sebab perbezaan. Kenapa berlakunya perbezaan akaun bank dan buku tunai dengan baki penyata bank? Kenapa berbeza? Okey, pertama sebab perbezaan baki akaun bank di buku tunai. Pertama, butiran yang dicatat di buku tunai tetapi belum dicatat di penyata bank. Okey. Dekat buku tunai dah tulis tapi dekat penyata bank tak ada lagi. Kedua, butiran yang dicatat di penyata bank tetapi belum dicatat di buku tunai. Dekat penyata bank dah tulis tapi dah ada rekod tapi dekat buku tunai tiada rekod. Ketiga, kesilapan catatan di buku tunai. Okey, buku tunai di kedai kita atau perniagaan kita berlakunya kesilapan. Sebab tu dia berbeza. Okey, kita tengok yang pertama ni, butiran yang catat di buku tunai tapi belum ada penyata bank. Sebab apa? Okey, yang pertama, cek belum dikemukakan. Apa tu cek belum? Dan kedua adalah deposit belum dikreditkan. Okey. Okey, cek belum dikemukakan. Okey, cek yang dikeluarkan oleh peniaga tetapi belum ditunaikan di bank. Maksud dia, kita ni peniaga. Okey, kita dah keluarkan cek. Okey, kita bayar pada pembekal kita. Kemudian pembekal tu, dia simpan cek tu. Seminggu selepas tu barulah dia pergi tunaikan di bank. Okey, tempoh salaku cek biasanya 3 bulan. So, dia ada masa 3 bulan. Okey, sebab tu dia berbeza. Okey, seterusnya deposit belum dikreditkan. Cek yang didepositkan ke bank telah dicatat di sebelah debit buku tunai. Tetapi belum dicatatkan di penyata bank. Okey, cek yang didepositkan ke bank Okey, itu maksudnya duit yang kita dapat. Okey, kita dapat duit, kita dapat cek, kita masuk debit di buku tunai. Tetapi dalam penyata bank tak ada lagi. Tidak direkodkan sebab itulah dia belum ditunaikan lagi. Okey, ataupun dia dah ditunaikan tapi tempoh dia selepas penyata tu dikeluarkan. Okey, seterusnya butiran yang dicatat di penyata bank tetapi belum dicatatkan di buku tunai. Okey. Kita tengok dia ada 3 iaitu penerimaan bank bagi pihak pelanggan, pembayaran bank bagi pihak pelanggan, cek tak laku atau cek tak layan. Dia ada 3. Okey. Penerimaan bank bagi pihak pelanggannya, pihak bank akan mengkreditkan sebarang penerimaan yang diterima bagi setiap perniagaan tetapi perkara ini belum diketahui oleh peniaga maka tiada catatan direkod dalam buku tunai. Okey. Bank ni menerima menerima duit lah. Senang cerita menerima duit daripada orang lain ataupun daripada bank lain. Dia dapat contohnya daripada dividen ke dia terima bagi pihak pelanggan. Okey, tapi pelanggan tidak maklum sehingga dia dapat penyata bank tersebut. Okey, pihak bank akan mengkreditkan. Pelajar kena ingat dalam penyata bank bila dia menyatakan akaun anda telah dikreditkan, dia bermaksud duit akaun dalam bank anda bertambah. Bila bank bagi tahu akaun anda telah dikreditkan. Okey, bank bagi tahu duit akaun dalam akaun bank anda bertambah. Kalau pihak bank bagi tahu akaun anda telah didebitkan, maksudnya duit dalam bank anda telah ditolak ataupun dikurangkan. Okey. Seterusnya, pembayaran bank bagi pihak pelanggan. Pihak bank akan mendebitkan penyata bank bagi setiap pembayaran yang berlaku tetapi peniaga tidak mengetahui pembayaran tersebut maka tiada catatan direkod di buku tunai. Okey. Contohnya lah dalam buku teks tu ada charge bank. Okey. Kemudian kadang-kadang kita ada buat arahan tetap, okey, dan sebagainya. Okey, pihak bank mendebitkan, dia tolak automatik.
Okey, seterusnya cek tak laku. Okey, apa tu cek tak laku? Cek yang didepositkan oleh pelanggan. Pelanggan masukkan cek. Okey, dipulangkan semula oleh pihak bank atas sebab-sebab tertentu. Cek tu cek tendang lah, senang cerita. Kata lain dia cek tendang. Okey. Sebab apa berlaku cek tendang? Kadang ada kesilapan pada cek. Okey. Angka yang ditulis dengan jumlah dalam perkataan ditulis tak sama. Okey, banyak sebab lah ya. Okey. Boleh rujuk buku teks. Seterusnya, kesilapan catatan di buku tunai. Okey, kesilapan apa yang biasa berlaku? Pertama, amount terlebih catat di sebelah debit buku tunai. Okey, buku tunai kita terlebih sebelah debit. Kemudian, amount terkurang catat di sebelah debit buku tunai. Senang terkurang catat. Dia terlebih ada, terkurang ada. Ini kesilapan lah yang biasa berlaku. Kemudian, amount terlebih catat di sebelah kredit buku tunai dan amount terkurang catat di buku tunai. Senang cerita, di buku tunai tu kita boleh kesilapan boleh berlaku antara kita terlebih ataupun terkurang catat sebelah debit ataupun terlebih terkurang sebelah kredit. Itu kesilapan yang boleh berlaku. Okey, seterusnya kaedah penyediaan penyata penyusahan bank. Bagaimana nak sediakan? Pertama, dengan mengemaskini buku tunai. First, kena tahu kemaskini buku tunai. Ini pelajar kena tahu ni. Sekejap lagi nak buat. Okey, bagaimana nak kemaskini buku tunai? Pertama, ada dua kaedah. Kedua, tanpa mengemaskini buku tunai. So, nak selesaikan dia ada dua kaedah. Dua-dua kaedah ni pelajar kena tahu. Okey, guys. Okey, kalau tanpa kemaskini buku tunai, kita bermulakan dengan baki di buku tunai dan bermula dengan baki di bank, di penyata bank. Kena mula salah satu. Tak kisah yang mana satu. Sebab kita ada baki di buku tunai, kita ada baki di penyata bank. So, kita boleh mulakan menyediakan penyata penyelesaian bank tanpa mengemaskini buku tunai. Boleh gunakan mana-mana baki. Okey guys, selanjutnya pembelajaran seterusnya. Pelajar boleh menghasilkan penyata penyelesaian bank dengan kemaskini buku tunai. So, kita tengok soalan dalam buku teks. Okey. Contoh satu Okey, contoh satu. Okey. Dalam buku teks, kalau tak nampak dalam buku teks ada. So, soalan biasanya dah bagi buku tunai dan penyata bank. Okey. Kemudian, dia ada maklumat tambahan. Pelajar kena take notes lah. Okey, cek nombor 112121 telah tersalah rekod di buku tunai. Itu yang pertama. So, cari nombor cek tu. Nanti tandakan lah. Kemudian, cek yang diterima pada 13 Ogos telah dipulangkan oleh pihak bank dengan tanda rujuk penyuruh bayar. So, tengok cek 13 Ogos. Okey. So, langkah 1. Membuat perbandingan baki akhir buku tunai dengan baki akhir penyata bank. So, tengok baki HB di buku tunai dengan baki akhir di penyata bank. Tu dia. Ada dua baki tu kan berbeza. 17,800 di buku tunai, 22,822 di penyata bank. So, tak sama. Okey. So, jika kita buat perbandingan langkah 2, kita membuat perbandingan butiran. Butiran. Okey, ini kena ingat. Sebelah debit buku tunai, kita matchingkan dengan kredit penyata bank. Dia cross. Debit buku tunai, kredit penyata bank. Kemudian kita potong bagi butiran yang sama. Tengok anak panah ni. Debit buku tunai, pergi ke kredit. So, belajar tengok mana butiran yang sama. Maksudnya cari mana angka yang sama, kita potongkan. Kita potong sebab kita tak perlukan dia. Sebab bendanya betul. So, yang pertama, kita tengok dekat situ yang pertama adalah jualan. Okey, 6920. Dekat penyata bank pun ada 6920. So, sama, kita tak perlukan, so kita potong. Okey, kita potong. Cross, tak perlu. Okey, seterusnya, kita tengok apa lagi yang sama. Sinaran berhad 10,102. Dekat penyata bank pun ada. So, dua-dua ada. So, kita potong juga. Okey, saya suka potong. Dalam buku teks, dia suka tick. Saya suka potong sebab saya tak nak tengok lagi. Tak nak serabutkan kepala. Okey. Kemudian, jualan. Akhir sekali, 4710. 4710 dekat penyata bank. So, kita potong juga. Okey. Dah. So, bahagian kredit dekat penyata bank dah tinggal satu. Dah tak banyak. Dah tak pening kepala. Okey. Seterusnya, langkah 3. Membuat perbandingan butiran sebelah kredit di buku tunai dengan butiran sebelah debit di penyata bank. Potong bagi butiran yang sama. So,
Bagi kredit buku tunai, kita cross check dengan debit penyata bank. So, kita crosskan dia. Tengok anak panah ni. So, ingat, dapat buku tunai penyata bank, tengok, buat tanda cross. Kredit, debit buku tunai, cross dekat kredit penyata bank. Kredit buku tunai, cross dekat debit penyata bank. So, ingat, buat pangkah. Supaya tak lupa. Okay, so, kita matchingkan mana angka yang sama, kita potonglah. Okay, dengan nombor cek yang sama, okay, angka yang sama. Okay, so yang pertama 3,800 sama, kita potong. Okay, kemudian yang kedua 240 sama, kita potong, nombor cek pun sama. Okay, yang ketiga 2,600 sama, kita potong juga. Okay, so ada lagi tinggal ada 5 akad penyata bank. So, langkah 4. Tentukan sama ada terdapat kesilapan dalam kesilapan catatan di buku tunai bagi transaksi yang sama, tandakan K di sebelah amount tersebut. Kesilapan. So, tadi dia dah nyatakan ada kesilapan kan. Maklumat tambahan nombor 1. Cek 112,121 telah tersalah rekod di buku tunai. So, kita cek tu. Okay. Ni cek dia. Ada tentang pejabat 7,100. Kita tulis kat buku tunai 7,100. Okay, nombor cek tu kita cek balik dekat penyata bank. Dia tulis 1,700. So, mana yang betul? Buku tunai betul ke penyata bank? Mesti penyata bank betul. Buku tunai kita buat silap. Bank tak pernah silap. Okay. So, ini kena betulkan. Jadi, macam mana nak betulkan? Kita tulis K dulu. Maksudnya, kesilapan. K, kesilapan. So, kita notes, oh, situ ada kesilapan. Benda ni penting. So, jadi kita kena ambil kira lah. Okay. Kita note dulu. Okay. Langkah 5. Lihat maklumat tambahan. Sekiranya terdapat cek tak laku dan tandakan CTL di sebelah amount buku tunai. So, ada maklumat tambahan tadi. Cek tak laku 13 Ogos. So, kita tengok 13 Ogos. Okay, iaitu ni dia. 840 tu. Bayu Enterprise. So, kita tulis sebelah dia CTL. Cek tak laku. So, benda ni penting. Okay. Langkah 6. Sediakan penyataan persamaan bank mengikut kaedah dengan mengemaskini buku tunai ataupun tanpa kemaskini buku tunai. Untuk dua-dua kaedah, okay, kita kena ada dua kaedah kan. Kemaskini buku tunai dengan tanpa kemaskini. Kita kena buat potongan yang sama macam ni. Kaedah je sama. Buat ingat cross, potong. Buat cross, X, potong. Amount sama, benda yang sama, kita potong. Okay, kita rekodkan kesilapan. Kemudian kita rekodkan cek tak laku. Okay, notes. Dah pandai potong, dah pandai tandakan. Okay, kerja dah senang. Okay. Nota abaikan cek nombor 112,119 dan cek 112,118 di penyata bank. Kerana cek tersebut telah dicatatkan di buku tunai bulan sebelumnya. Ni dalam buku teks. Dan soalan dia tak bagi. Dia diam je. Dia tulis kat situ. Okay. Senang ke tengok arrow ni. Anak panah ni. Okay. Awak tengok. Cek yang kita keluarkan pada awal bulan, dia mulakan nombor apa? 112120. Maksud dia, penyata bank tahun tu mesti mula dengan 112120. Jadi, kalau kita tengok cek bawah dia, dekat penyata bank tu, 7 hari bulan, cek tu 112119 dan 112118 dekat penyata bank. So, maksudnya, nombor tu adalah sebelum 2120 tu. So, kalau nombor yang sebelum 2120 tu, kita abaikan. Okay? Atau senang cerita, kita potong terus-terus. Potong senang. Sebab kita tak pakai. Dia dah rekod dah dalam bulan sebelumnya. So, nak tahu to check belum dikemukakan ke deposit, kita tengokkanlah nombor cek tersebut. Okay? So, kita potong siap-siap. Tengok je, senang je. Tengok kat buku tunai, nombor cek memulakan nombor cek berapa. Okay, kalau nombornya sebelum itu, so kita kena abaikan lah. Okay. Kita kena potong. So, saya potong sebab tak perlu maklumat ni. Nampak?
Okey guys, dah boleh dah potong semua baru kita pindah. Okay, ni soalan tadi semua dah siap potong, dah siap tanda. Sekarang kita nak buat buku tunai. Kan ni format dia buku tunai dikemas kini. Okey, saya buat buku tunai simple sahaja. Okey, kita buat simple. First, kita masukkan baki. Tu baki HB tu kita masukkan. Kita tulis tarikh. Okey, Ogos 31. Tulis Ogos 31. Kita tulis tu baki BB. Okey. Nah, ikut saja baki BB. Walaupun kat situ baki HB kan. Kita buat buku tunai yang baru. Nak kemas kini. So, tulis baki BB. 17,800. Kita ambil baki tu. 17,800. Okey. Seterusnya, kita ambil sebab kita ambil bahagian kredit. Penyata bank. Okay, sebab tadi buku tunai kan, dia cross buku tunai, dia cross kredit dengan penyata bank. So, kita ambil bahagian kredit. Kita ambil yang cross tu dulu. Butiran apa yang tinggal. So, dekat situ ada dividen. Kita tulis dividen. Okay, tak perlu tulis panjang-panjang. Tulis dividen saja. Masukkan nilai 1,300. Okay. Kita ambil yang cross. Debit buku tunai. Apa lagi yang tak cross. Okay, kita masukkan dekat maklumat je. Okay, seterusnya. Kemudian kita tengok bahagian kredit buku tunai. Okay, ada kesilapan tu kan. Okay, maksudnya kalau kredit buku tunai, kita tulis dekat kredit buku tunai. So, ada kesilapan yang berlaku. 7,100. Okay. Tolak 1,700 dapat 5,400. Okay. Dalam situasi ni pelajar kena faham. Dalam buku tunai, okay, kita tulis kita keluarkan duit 7,100. So, dalam penyata bank, duit yang dikeluarkan sebenarnya adalah 1,700. Maksudnya kita dah terlebih rekod. Kita dah terkeluar lebih. So, duit tu kita kena masukkan balik. So, 7,100 tolak 1,700 dapat 5,400. 7,100 tolak 1,700 dapat 5,400. Biasa dia terbalik angka macam tu. 17 dengan 71. So, duit ni ketika kena masukkan balik buku tunai. Okey. Tu kena take notes lah. Kita rekodkan. Haratan pejabat. Tulis 5,400. Beza dia. Okey guys. Okey. Kemudian kita pergi seterusnya. Kita rekod bahagian kredit pula. Okey. Kredit buku tunai. Apa yang tinggal? Ada dekat situ apa? Tulis tarikh dulu. 31. Tulis sewa. Okey. Sewa 500. Okey. Kemudian kita ambil lagi charge bank. Okey. Kita masukkan 70. Okey. Sewa ni arahan tetap. Maksudnya kita dah bagi arahan pada bank. Setiap bulan kita akan tolak sewa sebanyak 500. So kita tak rekod dalam buku tunai. Bank akan automatik tolak. Charge bank. Okay, bank kenakan charge. Kita pun tak tahu. Bila dapat penyata baru tahu. So kita masukkan. Mana yang tinggal lah. Tengok bahagian kredit buku tunai. Kita masukkan. Yang kita cross tadi. Kita check dekat penyata bank bahagian debit. Mana yang belum masukkan lagi. Mana yang belum potong lagi. Okay. Dah sudah. Okay, kemudian cek tak laku. Tu kena faham. Cek tak laku. Okay, kita kena masukkan. Sebab apa? Kena faham. Bila kita dapat cek, orang tu bagi kita cek, kita masukkan buku tunai debit. Kita dah dapat cek. Bila kita pergi bank, kita dah record dekat buku tunai, kita pergi bank 2-3 hari lepas tu, rupa-rupa cek tu cek tak laku, cek tendang. Okay, jadi kita kena keluarkan balik pada buku tunai sebab kita tak dapat duit. Okay, tulis Bayu Enterprise. Tulis nama dia. Okay, 840. Okay. Kemudian, kita jumlahkan bahagian mana yang paling banyak. Bahagian debit paling banyak, so kita jumlahkan. So, jumlah tu jadi jumlah imbangan. Kemudian, macam biasa, 24,500 tolak semua di bahagian kredit. Tolak 500, tolak 700, tolak 840. Nanti dapat baki HB macam biasa. 23090. Kemudian kita 2018 kita tulis yang baru lah. Baki dia. Baki di buku tunai. Sepatutnya 23090. Okay, ini maksudnya kita dah kemas kini buku tunai. Buku tunai kita dah buat. Okay, seterusnya kita akan buat penyata penyelesaian bank.
Okay, ni format dia. Kita buat bentuk penyata. Okay, senang je guys. Okay, pertama, so kita tengok baki dekat buku tunai ni, 1 September tu adalah baki debit. Ini buku tunai bahagian bank sebenarnya guys. Yang bukan duit tunai, bahagian bank. So, kalau dia debit, kita tulislah. Nanti kita pindahkan dekat bawah tu. Okay, baki debit di buku tunai yang dikemas kini. Kalau baki di kredit, kredit lah. Tulis baki kredit. Okay guys. Ni baki dia debit. Okay. Masukkan angka dia. Okay. Kemudian kita nak tambah apa dekat bawah. Okay. Kita masukkan belanja runcit. Okay. Kita masukkan belanja runcit. Okay. Saya biasa tambah buat saya tidak merekodkan deposit belum dikemukakan, cek belum dikemukakan. Okey, semua tu saya tak masukkan, saya tak tulis. Okey, sebab boleh berlaku kesilapan. So, senang, kita ambil bahagian kredit buku tunai, mana yang belum potong kita masukkan, yang belum kita selaraskan. Okey, belanja runcit kita tambah. Okey. Kemudian, ni ada pula nota dia. Tertinggal lah ni. Okey, kita baca nota ni dulu. Catatkan amount di buku tunai yang belum direkodkan di penyata bank. Okey, ni amount yang dibulatkan dalam buku teks dibulatkan. Maksudnya, kita tengok bahagian kredit buku tunai tu, mana amount yang kita belum rekodkan lagi dalam yang di penyata bank. Maksudnya, buku tunai selaras ni dia tak masuk. Okey, yang belum direkodkan. So, kita masukkan. Okey, tadi belanja runcit ni kita dah masukkan. Okey, yang belum potong lagi lah maksudnya bahagian kredit tu. Okey, kemudian kita masukkan belian. Okey. 12. Kita masukkan bahagian kredit. Kita masukkan bahagian kredit. So, kita tambahkan. Okey. Macam saya terangkan tadi, saya tak suka tulis deposit belum ditunaikan ke apa, cek belum ditunaikan, belum dikemukakan, saya tak galakkan tulis lah. Sebab kadang-kadang pelajar keliru nak letak dekat mana, atas ke bawah. So, untuk selamat, tulis saja macam ni. Sebab boleh berlaku kesilapan teknikal dalam periksa. So, tulis saja macam ni. Okay, untuk pemahaman, pelajar boleh tengok buku teks. Okay, perkara apa yang dituliskan dekat sini lah. Okey, kemudian kita jumlahkan, dia ada 2 sahaja dekat bahagian kredit buku tunai. 1660. Kemudian kita jumlahkan dulu. 24750. Okey, seterusnya kita masukkan bahagian debit buku tunai. Apa lagi yang belum potong bahagian debit tu? So, tinggal satu je lah. Sebab cek tak laku tadi kita dah selesaikan dekat kemas kini buku tunai. Kita masukkan Anis Trading. Masukkan nama sebab dia satu je, kita hantar dekat hujung terus. Okey. Kita jumlahkan. 22822. Okey. So, 24750 tolak 1928. Okey. Bila awak dah buat simbol tolak dekat sini, so 1928 ni tak perlu buat kurungan guys. Okey. Sebab boleh berlaku kesilapan teknikal nanti. Okey. Sebab pemeriksa tahu. Okey. Awak dah buat simbol tolak dekat situ. So, tak perlu tolak lagi. Tak perlu buat kurungan. Biasa kan tolak tu jangan buat kurungan lah. Okay. Kecuali baki debit di penyata bank. Nanti kita tengok. Tu kurungan dia. Dia menunjukkan sifat dia. Sifat dia adalah baki debit ataupun overdraft. Okay. So, kita tulis bawah. Baki kredit di penyata bank. Okay. So, jumlah tu kena tulis bawah ni. Lepas dapat angka yang baru tu, lepas ditolak, 22822 kena tulis baki kredit di penyata bank. Tak tulis tak ada markah guys. Kalau awak tulis tapi jawapan awak salah, awak tetap boleh dapat 1 markah one off. Okay, nak tahu jawapannya betul tak betul, tengok penyata penyelesaian bank sebelah kanan ni, yang baru buat ni, angka dia 22822 sama tak dengan penyata bank dalam soalan? Sama. So, kalau sama bermaksud betul. Okey.
Dia senang je. Satu-satunya soalan, okey, boleh tahu kita buatnya betul ke salah. Kita boleh rujuk balik penyata bank. Okey guys, kita teruskan. Okey. Kali ini kita akan menghasilkan penyata personal bank tanpa mengemas kini buku tunai. Okey guys. Okey. Soalan yang sama. Okey. Kita potong pun dah sama macam tadi. Semua dah maklum, kita potong benda yang sama. So, yang ni saya go through je. Okey, penyata personal bank sama. Beza dia ni. Kita mulakan dengan baki di buku tunai. Okey, so tulis baki debit di buku tunai. Dia baki debit kan? Kita ambil 17,800 sebab kita tak buat buku tunai. Kita pakai dalam soalan. Kita ambil dia debit, dia baki debit. 17,800. Okey, seterusnya amount di sebelah kredit buku tunai dan penyata bank. Kita kena masukkan kedua-dua amount. Okey, so kita masukkan amount dekat buku tunai dan penyata bank, mana yang tak potong lagi. Amount di sebelah kredit buku tunai. Okey, jangan lupa kredit buku tunai. Kita tengok bahagian kredit buku tunai dan penyata bank. Kita masukkan tu dulu, bahagian kredit buku tunai. Okey, ingat saya ulang sekali. Kredit buku tunai kita nak masukkan. Dan penyata bank. So, belanja runcit. Okey. 448. Okey, bahagian kredit saya ambil dekat buku tunai bahagian kredit. Kemudian belian 1212. Okey, kat buku tunai kredit saya masukkan. Kemudian alatan pejabat. Okey. Alatan pejabat yang ke-8 tadi kan. Masukkan lepas tolak 5,400 tadi. Kita masukkan. Dah dibetulkan. Okey. Kemudian dividen. Okey, dividen. Kita tengok. Okey. So, dalam penyata personal bank ni yang kalau mengemas kini buku tunai, kita buat dia yang langkah pertama tadi kita potong, kita buat cross kan. Pangkar. Okey, yang kedua kita buat ke bawah. Maksudnya ke bawah tu kredit buku tunai, kredit penyata bank, kita check mana yang belum potong. Kita masukkan, mana yang perlu diselaraskan itu kita selaraskanlah macam alatan pejabat tadi. Okey, so kita masukkan. So dividen ada 1,300. Okey, so kita jumlahkan, hantar sebelah tepi. Mesti buat macam ni. Okey, sistematik. Okey, kita jumlahkan, dapat 26,120. Kemudian kita masukkan amount di sebelah debit buku tunai dan penyata bank. So, cross ke bawah bahagian debit pula. Okey. Anis Trading, buku tunai 1928. Tengok lagi debit penyata bank pula. Bayu Enterprise. Oh, sorry, tertinggal. Cek tak laku tadi Bayu Enterprise, kena masukkan 840. Tertinggal satu. Okey, sewa. Arahan tetap tadi. Dekat penyata bank, debit tu. Okey, 500. Charge bank. Dekat bawah tu, ada RM70. Okey, so dah tak ada lagi. Kita jumlahkan dan hantar kat ujung. So, 26,120 kita tolak dengan 3338. Kita tolak. Okay, jangan buat kurungan. Tulis 22822. So, kita tulis kat bawah dia baki kredit di penyata bank. Okay guys. So, tengok jawapan dia sama. Jawapan dia mesti sama dengan penyata bank. Kalau kita bermulakan dengan baki debit di buku tunai. Okay. Atas dengan bawah tengok. Atas mulakan baki debit di buku bank, bawah baki kredit di penyata bank. Okay guys, senang je guys. Faham je konsep. Kalau tanpa kemas kini, okay, kita first langkah pertama kita crosskan buat X. Kemudian kita potong mana yang sama, kemudian kita turun ke bawah. Debit buku tunai, debit penyata bank. Kredit penyata tunai, kredit buku tunai, kredit penyata bank. Mana yang sama? Okay, so kita mulakan dengan kredit. Masukkan kredit buku tunai dulu dengan kredit penyata bank. Masuk tambah. Kalau kita mulakan dengan baki debit di buku tunai. Kemudian masukkan debit untuk kedua-dua. Kita bandingkanlah. Okay, next.
Okey, tanpa kemas kini buku tunai, ini soalan. Manchester Bank 31 Ogos. Okey. Kali ini kita mulakan dengan baki kredit di penyata bank. Tadi kita mulakan dengan baki debit kan? Baki buku tunai. Sekarang kita mulakan dengan baki penyata bank. Maksudnya, nak buat tanpa kemas kini buku tunai ni, ada dua kaedah. Okey, mulakan baki buku tunai ataupun nak mulakan baki dengan penyata bank. Okey. So, kalau awak dah kuasai kaedah yang pertama tadi tu, okey, tanpa kemas kini buku tunai bermula dengan baki debit, so dia adalah terbalik. Yang kat bawah tadi tu kita pindahkan ke atas, yang kat atas kita pindahkan kat bawah maklumat tadi. Kita tengok. Okey, kita masukkan 22822. Okey, tulis baki kredit di penyata bank. Maksudnya baki kredit ni maksudnya duit kita ada kat bank lah. Kalau dia dalam kurungan dekat situ, dekat penyata bank 22822 tu dalam kurungan, bermaksud dia itu adalah overdraft, baki debit. Baki debit di penyata bank, kena tulis kat situ lah. Baki debit kalau 22822 dalam penyata bank tu dia kurungan. Okay guys, maksudnya overdraft lah, kita dah keluarkan duit lebih ataupun kita berhutang dengan bank, kita pakai dulu duit bank. Okay, next. Okay, amount di sebelah debit buku tunai dan penyata bank, kita masukkan bahagian debit dulu. Bila dia dah terbalik, kita masukkan debit. Okay. So, sama macam tadi. Masukkan Anis Trading. Okay, kita masukkan Bayu Enterprise. Ini bahagian debit buku tunai. Kemudian, sewa. Okay. 500. Okay. Kemudian, charge bank. Kita masukkan. Ini bahagian kredit penyata bank. So, kemudian kita jumlahkan. Pindahkan dekat sebelah. Tengok. Maklumat ni tadi semua dia dekat bahagian bawah tadi. Dalam soalan sebelumnya tadi. Kan? So, kita pindahkan ke atas je. Cuma dia mulakan dengan baki kredit di penyata bank. So, jumlahkan 426120. Seterusnya, amount di sebelah kredit buku tunai dan penyata bank. Ke bawah juga. Buku tunai kredit, mana yang belum potong, kita masukkan. Yang kena selaraskan, kita selaraskan lah. Okay. So, belanja runcit, kita tolak. Buat macam ni je. Belanja tulis. Macam tu. 448. Belian, kita masukkan. Ni kredit buku tunai. So, kredit ni tadi ke 8. Masukkan 5,400. Kemudian dividen. Okey. 1,300. Ini bahagian kredit penyata bank. Kemudian kita jumlahkan. Pindahkan dekat sebelah. Okey. So, 26120 kita tolakkan dengan 8360. Okey, dapat 17,800. Kita tulis baki debit di buku tunai. So, cek dekat buku tunai, baki debit dia sama tak? 17,800 sama. So, maksudnya betul. So, dia terbalik dengan tadi. Senang je guys. So, awak ikutlah kaedah mana yang awak suka. Okey. Ataupun kalau soalan dah menyatakan, mulakan dengan baki kredit penyata bank, buatlah baki kredit penyata bank. Kalau tak, ikut mana yang awak senang. Okey guys. Kalau dia beri pilihan, saya suka yang ini. Sebab mula-mula saya tahu, okey, kaedah dia, saya cross dulu. Okey, langkah pertama saya cross untuk potong. Buat tanda X. Macam nak panah tu buat X. Kemudian saya buat garis melintang ke bawah. Debit buku tunai, debit penyata bank, kredit buku tunai, kredit buku bank. So, saya akan mulakan bahagian debit dulu. Saya akan tambah bahagian debit. So, saya ambil baki kredit di penyata bank. So, kemudian saya masuk bahagian debit mana yang belum masuk lagi. Begitu juga dengan lepas tu tolak bahagian kredit buku tunai dengan penyata bank. Senang. Kaedah ikut pemahaman masing-masing lah. Okay, buat cross, anak panah turun bawah, buat anak panah turun bawah, debit, kredit nak masukkan. Tapi mulakan dengan ni lah. Yang penting jangan silap yang dekat atas tu, baki kredit penyata bank ataupun baki debit di buku tunai. Okay. Ini situasi yang lain, soalan yang lain. Dia bagi buku tunai dan penyata bank, contoh 3. So, dekat sini kalau awak tengok, cuba tengok dekat bawah. Dia dalam kurungan, penyata bank tu dalam kurungan 770. Maksudnya apa? Baki debit penyata bank bermaksud overdraft. Tadi kita buat tak ada kurungan kan? Soalan sebelum ni. So, dia adalah baki kredit. Ini
ada kurungan dipanggil baki debit penyata bank. Bermaksud overdraft. Kita dah mengeluarkan wang lebih daripada simpanan kita dalam bank. Dalam akaun semasa kita. So, jadi bila kita nak tulis, ianya pun berubah. Okay. Dekat pusat sebelah ni penyelesaian dia ni, dalam buku teks ni. Okay. Kaedah dia sama je. Ada yang tadi, kemaskinan buku tunai. Dia mula baki debit di buku tunai. Dia mula kaedah 1, kaedah 2, baki debit di penyata bank. Okay, dia ambil baki. So, kita tengok baki. Yang pertama, jawapan akhir dia tulis itu baki debit di penyata bank. Sebab dia ada kurungan. Kalau tak ada kurungan, kita tulis baki kredit. Okay. Kalau tak ada kurungan, kita tulis baki kredit macam soalan sebelum ni. Begitu juga kalau kita mulakan dengan penyata bank, tulis baki debit di penyata bank. Kita buat kurungan. So, maksud dia, bila 770 dalam kurungan tu, anggap dia negatif lah. Negatif tambah 4480. Buat matematik biasa lah. Negatif 770 tambah 4480. So, dapat positif 3710. Nampak? Yang kaedah nombor 2 ni. Itu je guys. Okay guys, saya rasa itu sahaja. Okay, jangan lupa tonton video-video saya yang seterusnya. Sila like, subscribe dan share. Okay, sila komen dekat bawah. Okay, supaya saya boleh perbaiki lagi video-video saya pada akan datang. Okay, bye. Adios.